Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa, ke masjid, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringgalnya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita bertemu dalam satu majlis yang sangat mulia, memperkatakan yang sangat mulia di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Untuk takwa ini tuan-tuan dan puan-puan, syarat utama dia ialah ilmu. Ilmu. Kita tidak akan sampai ke maqam ataupun tahap takwa, bersifat dengan sifat takwa tanpa ilmu. Jadi agama ini bukan agama taklid-taklid buta, ikut-ikutan begitu sahaja secara kebetulan, agak-agak ikut-ikut orang dan sebagainya. Mesti berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Sebab itu majlis-majlis yang seperti ini sangat penting dan sangat perlu. Untuk apa? Untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun wal jahlu zalamun, ya. Wal jahlu zalamun. Ilmu itu adalah cahaya dan kejahilan itu adalah kegelapan. Kita perlu suluh kegelapan itu. Perlu ada lampu suluh. Ilmu ini lampu suluh. Untuk kita apa? Untuk kita berjalan di jalan yang betul. Supaya kita nak ke hulu, kita akan sampai ke hulu. Kalau ke hilir, kita akan sampai ke hilir. Jangan sampai kita nak ke hilir, kita hala ke hulu. Silap masuk jalan. Sepatutnya jalan ke syurga, tetapi jalan ke neraka yang ditempuh. Akhir sekali kita akan masuk longkang. Kenapa? Gelap, teraba-aba kita. Tidak ada ilmu, tidak ada cahaya, tidak ada lampu suluhnya. Baik, lampu suluh dalam hidup kita ialah ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu mestilah berdasarkan kepada sumber-sumber yang muktabar, ya, sumber-sumber yang muktabar. Baik, pada malam ini kita baca satu kitab yang muktabar di rantau kita ini, di rantau Melayu sebenarnya, di Nusantara kita ini, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dan rasanya tidak ada siapa pun yang tidak kenal bila sebut Matla'ul Badrain ini, ya. Kita sebut Matla'ul Badrain. Sebutannya ialah Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, ya. Nama kitab ini. Baik. Kita masih lagi memperkatakan tentang apa dia? Kitabus Saidi wal Dzabaih, kitab perburuan dan penyembelihan. Muka surat 484. Wahid Senani Salasa Arba'a Khamsa Sitta Sab'a Samaniyah Tis'a Asyara Ahada Asyar Isna Asyar Salasata Asyar Arba'ata Asyar Khamsata Asyar Sittata Asyar, 16. Baris yang ke-16 dari bawah. Dan sunat, ya. Dan sunat bagi yang menyembelih menajamkan pisaunya. Di situ kita berhenti. Kita ambil lah dan sunat bainal qausaini, antara dua kurungan. Di antara dua kurungan itu dan sunnah bagi yang menyembelih menajamkan pisaunya. Sunnah juga sunat, Sunat artinya
Sebelum kita menyembelih, pastikan pisau itu diasah tajam-tajam supaya penyembelihan tu lancar, dikerat kulitnya, segera luka dan segera terputus apa yang perlu diputuskan, urat mari, saluran pernafasan, saluran makanan, urat lehernya, dengan cepat, ya tak? Kalau tumpul nanti nyek 2-3 kali kita katah ke bawah, kena tekan lagi. Satu, menyakitkan binatang itu, yang keduanya membahayakan kita, membahayakan orang yang menyembelih. Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana likulli syai'in ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan, mengarahkan kita supaya berbuat ihsan dalam semua perkara. Ihsan ni tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Buat secara smart, buat secara smart. Tuan-tuan tengok, biasanya di masjid-masjid ada, dia akan tulis al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kita tidak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlu kita rasakan dalam hati kita ini, Allah pasti lihat kita. Apa maksudnya tuan-tuan? Bila kita begitu keadaannya, kita akan buat sembahyang tu sehabis baik. Itu dia panggil smart. Dia panggil smart. Dia panggil ihsan. Ya? Juga Allah SWT tetapkan setiap sesuatu yang kita nak buat tu mesti dia buat secara smart. Jadi smart dalam menyembelih ni, mesti kena tajamkan pisau sebelum kita menyembelih lagi. Jangan dia buat macam oleh seseorang yang dia tegur oleh, dalam riwayat Ibnu Abbas, dia apa ini, dah tumbangkan sembelihan dia, kambing dia pijak dan dia asah, baru nak asah. Baru nak asah, dah lah asah depan member tu. Kemudian pijak, apa ni orang kata, terseksa, apa ni, tak selesa kambing itu. Nabi SAW tegur, supaya apa? Supaya asah dahulu. Itu ihsan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka hendaklah bunuh dengan keadaan yang baik, yang terbaik. Kita nak bunuh binatang pun, misalnya ada binatang-binatang yang sunat kita bunuh tak? Binatang-binatang berbisa, ular, tikus yang berbahaya, sunat kita bunuh, dapat pahala. Artinya bunuh dalam keadaan yang baik, dengan cara yang baik. Tak? Saya dulu duduk rumah lama di Jetih tu, banyak tikus. Hari-hari tahan perangkap tikus. Dapat itu, kita suruh letak plastik rok-rak dekat pintu perangkap dia tu. Dia masuk dalam plastik rok-rak, bungkus lagi dia 2-3 lai plastik rok-rak tu, ambil, puff, kita dia empah ke dinding. Saya rasa itu yang mungkin apa orang kata, mati teruslah. Ada orang kata, oh kejamnya hak tu. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Saya rasa begitulah. Mana saja tu yang kata. Begitu ya. Oh, saya gitu je. Saya letak depan tu, buka dia punya pintu, dia terus masuk dalam plastik, kita pop sekali dengan apa? Batang kayu sekat. Lepas tu bungkus. Dia kena kocak dulu ya. Kocak bagi pening. Itu satu juga idea. Ada yang jemur. Saya rasa jemur ini tidak berperi kemanusiaan, kerana ambil masa yang lama untuk dia mati dalam keadaan panas, tempat yang terdedah, dia takut, dia dahaga, dia lapar dan sebagainya. Lama ambil masa, tapi dia kata inilah yang terbaik. Dia kata kalau ambil katuk ke dinding tu, itu kejam betul tu, dia kata.
Ya, bagi saya bila katuk ke dinding, sekali katuk je mati. Habis cerita. Ini rendam dalam air dia juga. Dia ambil dengan perangkat-perangkat tu rendam dalam air. Allah seksanya. Lambat mati tu. Menderita dia. Sembuh dengan racun pun ada juga. Lama juga nak mati tu. Baik. Barangkali kalau tak kena gaya, kita buat plastik besar sikit, tu Haji. Kita plastik besar sikit, plastik rorak tu. Kemudian bubuh lagi plastik. Kalau katuk ke dinding tu dia tak pecah. Maksudnya tak bocor. Baik. Wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah, dan apabila kamu menyembelih maka perelokkan sembelihan kamu itu. Wal yuhidda ahadukum syufratahu, dan hendaklah seseorang kamu yang nak menyembelih itu menajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatah, dan hendaklah dia merehatkan binatang itu. Maksud merehat ni ialah bawa molek-molek, jangan main tenang-tenang, main heret-heret, pijak-pijak, ikat-ikat, kemah-kemah duk pijak situ apa semua. Kena elok-elok, kena elok-elok, sehingga dilarang kalau kita nak sembelih depan binatang itu pun. Binatang asah pisau pun dilarang depan binatang yang kita nak sembelih itu. Jadi buat molek-molek, itu dia panggil smart. Antara orang kata proses smart untuk menyembelih ni ialah tajamkan betul pisau itu. Kalau boleh pisau khusus, besi rel kereta api itu, memang tajam, tak usik benda lain tu, menyembelih aja dengan siang daging. Ini hak bawang pun itulah, hak cucuk bakar kebab, bakar daging pun itulah, cucuk bakar itu. Tumpul parang kena api, tumpul parang kena bawang. Baik. Sunat dan memutuskan 2 urat kamrah, urat leher dia, dan binatang yang panjang lehernya seperti unta, ni unta panjang leher dia, dan kasawari, burung apa ni, burung unta tak, dan angsa. Sunat disembelihkan dia pada labbahnya, pada labbahnya, bukan ia tu sepatutnya naik ke atas. Labbat ataupun labbah ini ialah pangkal leher, bahasa Arab tu, bahasa Arab, pangkal leher. Kalau lehernya panjang, kita sunat sembelih pangkal dia. Kalau kita melihat dekat kepala tu, dia lambat mati. Jadi ni, kalau tuan-tuan baca sini, pada lebihnya, lebih macam mana? Tak. Labbah tu sepatutnya. Labbah maksudnya apa? Pangkal lehernya, sunat disembelihkan kalau binatang tu panjang leher. Unta, burung unta, angsa. Dan kalau binatang-binatang yang biasa pun, kalau kita sembelih dekat sangat dengan paruh, dengan leher dia tu, lambat dia mati sedikit. Itu tak masuk ihsan, tak masuk ihsan. Dan sunat menghadapkan sembelihannya, yakni lehernya ke kiblat, supaya berhadap pula ia ke kiblat. Kita hadapkan ke kiblat lehernya, supaya apa? Kita yang menyembelih itu juga menghadap ke kiblat. Itu maksud berhadap pula ia ke kiblat. Ia itu ialah orang yang menyembelih. Sunat. Dan sunat disebutkan nama Allah. Sunat sebut nama Allah, kita orang Islam yang menghalalkan sembelihan itu ialah i'tikad iman kita. Nama Allah itu ada dalam diri kita sebenarnya secara hakikat. Maka kalau yang sebut ini jatuh sunat. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab lain wajib sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Wajib baca bismillah. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika menyembelih.
Waktu kita nak nyembelih tu, baca bismillah dan baca selawat. Atau ketika dilepaskan anak panah, kalau kita berburu, sebelum kita lepas tu bismillahirrahmanirrahim, baca selawat. Ada contohnya di bawah nanti. Atau binatang yang dibuat berburu dengan dia, seperti katanya, baik, ataupun kita nak lepaskan binatang, kita ucap juga bismillahirrahmanirrahim, ya. Sama ada kita nak menyembelih, ini binatang yang kita boleh pegang, kita boleh tangkap, kita boleh, kalau istilah dalam kitab ni, kita boleh kuasai, kita sembelih. Sebelum kita sembelih, baca bismillah dan selawat. Kalau binat kita berburu, sebelum kita melepaskan anak panah, ataupun kita melepaskan anjing atau burung yang dibuat berburu, binatang-binatang yang dilatih untuk berburu, ada syarat-syarat nanti. Baik. Katanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli, buang, yang kalau tak ada baris segini dia panggil alif bengkok. Kita panggil alif bengkok, alif maksurah dalam bahasa Arab, benar? Kita akan baca salla kalau kaedah bahasa Arabnya, bukan salla. Dan juga bukan salli, ada ya di situ. Salli, lam saja. Lam saja tu, buang alif bengkok itu, pasal ini adalah dia panggil fi'il amar. Ni kalau dalam bentuk ini dalam fi'il madhi ni, salla. Ataupun kalau ya di sini dianggap sebagai ya, maka salli adalah untuk orang perempuan. Salli anta, laki. Salli anti, perempuan. Baik. Yang betulnya ialah salli. Allahumma salli, ya Allah selawatlah. Fi'il amar, perintah. Bukan. Kalau dengan Allah SWT kita tak panggillah perintah, permintaan, doa. Kalau dengan Allah kita panggil doa. Salli, katanya kita minta lah Allah SWT tu selawatlah kepada Nabi SAW. Ini dia panggil doa. Kalau kepada orang yang lebih bawah, kita panggil perintah. Itu fi'il amar. Salli, selawat awak. Begitu. Ini dia panggil silap apa? Mungkin silap type ataupun silap cetak. Wasallim, jangan baca wasallama. Ala di situ, ya. Ala, bukan alayya tu. Ada ya tu, buang titik ya tu. Kalau dia ada titik, dia ya. Kalau tidak ada titik, dia alif maksurah, yang kita panggil alif bengkok. Kita akan baca salla. Ala di situ, ya. Ala sayyidina Muhammad. Ini barangkali ramai juga yang kita dengar yang sebut waktu selawat alai. Allahumma salli alai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad yang pertama. Yang kedua tu, wa ala ali sayyidina wa ala ada yang dia memang selawat alai. Ada biasa ni di masjid-masjid kita dengar Allahumma salli alai Muhammad. Tak, dia memang disebut alai. Waktu-waktu bulan Ramadan, bulan Maulud ni memang kita biasa dengar, Ustaz. Ni masjid-masjid orang selawat gitu, alai Muhammad, bukan alai, ala Muhammad. Itu adalah alif dalam bentuk ya, tapi tidak ada titik, dia panggil alif maksurah. Orang kampung saya panggil alif bengkok. Sini saya tak tahu alif. Panggil alif bengkok juga. Alif apa, Ustaz? Alif pepe. Alif pepe. Oh gitu. Baik. Musa, seperti Musa dan Isa. Itu dia. Ala sayyidina Muhammad. Dan jangan ia berkata, itu contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala wasallim. Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad. Itu contoh bismillah dan selawat. Boleh juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana baru ini saya dengar ada seorang ustaz, dia kata jangan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata waktu kita nak menyembelih cukup dengan baca Bismillah, dia kata, kerana tak sesuai.
Tak sesuai. Nak mematikan, kita sebut sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Rahman. Wallahu alam. Tapi di kitab ini boleh, ya mana Ustaz? Dia suruh gitu, bismillahi wallahu akbar, ataupun bismillahi Allahu akbar. Baik. Tapi dalam kitab ini dia sebut secara sempurna. Dan jangan ia berkata bismillahi wasmi Muhammad, dengan nama Allah dan nama Muhammad, maka bahawasanya haram serta halal sembelihnya jika diitlakkan akan dia kerana memberi waham akan tasyrik. Maka jika dia qasadkan tasyrik, kufur ia dan haram sembelihannya. Jangan sebut nama selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu kita menyembelih. Masalahnya di sini apabila kita sebut bismillahi wasmi Muhammad, maka dia waw ini adalah waw ataf dia panggil. Kalau kita belajar bahasa Arab, waw tu waw ataf, dia mengikut hukum yang sebelumnya. Dengan nama Allah dan dengan nama Muhammad, maka kita ada penyamaan di situ. Kita samakan nama Allah dengan nama Muhammad. Misalnya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ ada seolah-olah ada apa? Ada seolah-olah macam kita nak samakan. Ada pengertian syirik di situ. Penyungutuan, menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut serentak. Itu kalau kita dia sebut wa di sini adalah wa apa? Wa ataf, dan dianggap sama Allah dan Muhammad itu sesuatu yang sama, maka syirik, perbuatannya haram dan sembelihannya haram. Tetapi kalau dia tidak menganggap begitu, dia tak anggap sama, cuma dia sebut sekali, dan wa di situ adalah wa istinaf. Misalnya dia baca bismillahi wasmu Muhammad, maka dah lain kan? Lain tu, lain hukum dia bismillahi. Kalau ni balik pada nahwu lah, kita apa, kita cerita sikit nahwu. Allah lafzul jalalah majrur, baris bawah bismillahi. Dan kalau sebut wasmi, baris bawah juga Muhammadin, serupa, dia wawa ataf. Tapi kalau disebut bismillahi wasmu Muhammadin, bismillah tu satu hal, wasmu Muhammadin satu hal lain. Itu dia. Perbuatan itu kalau tak dia itlakkan, kalau dia tak anggap sama, maka tidaklah syirik. Tidaklah syirik. Sembelihannya boleh dimakan. Ya, guna tak? Tak berapa. Jadi waham. Ya, menjadi keraguan kepada orang yang mendengar. Guna. Kalau disebut wasmu Muhammad, dah lain dah tu. Waw tu dipanggil waw permulaan, bukan waw ataf, waw istinaf. Dipanggil waw al-istinafiyah. Baik. Dia kalau sebut gitu, kalau orang awam dengar, ya. Jika dia qasadkan tasyrik, maksudnya syirik, kufur ia, keluar daripada Islam dan haram sembelihannya. Dan jika kehendaknya, maksudnya yang dimaksudkan, dia sebut nama Nabi Muhammad itu, jika kehendaknya, maksud dia aku menyembelih dengan nama Allah dan aku mengambil tabarruk dengan Muhammad, dia bukan masuk syirik. Wow tu dia kata bukan wow ataf, aku nak ambil berkat je. Macam tadi kita baca apa? Kita baca bismillah, kemudian kita baca selawat, nak ambil berkat je, sebut nama Nabi Muhammad ini, maka senya makruh. Dan halal sembelihannya, maka tiada haram sembelihannya, melainkan jika dia qasadkan tasyrik. Kalau dia sebut nama Allah, kemudian dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia maksudkan syirik, maka perbuatannya haram dan sembelihannya haram.
Tapi dia kata aku sebut itu untuk ambil tabarruk. Tabarruk ni ambil berkat saja, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda zikril awliya'i, anda zikril macam mana? Anda zikril awliya'i tanzilur rahmah. Kita sebut nama para awliya, orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu taala tu turun rahmat. Baik. Makruh walaupun tak ada niat itu. Pasal apa? Makruh ni tidak disukai, tidak digalakkan. Jangan buat. Kenapa? Kemungkinan bila orang awam dengar gitu, tak boleh makan sembelihan ni, dan sebut hak lain. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu taala takut masuk dalam firman Allah Subhanahu taala, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa yang disembelih selain daripada Allah Subhanahu taala, bukan kerana Allah Subhanahu taala. Ya, macam orang-orang zaman jahiliah dulu, mereka ni bertakarrub, beribadat dengan menyembelih ni. Bukan setakat upacara ibadat sebenar menyembelihan ni. Korban, ada unsur akidah, termasuk asal agama usuluddin. Yang terbesar amalan dalam beribadat, bertakarrub kepada yang disembah. Baik, kalau kita ada sebut hak itu, kemungkinan nanti orang akan was-was, keliru dan sebagainya, walaupun tidak dimaksudkan syirik, ya. Baik. Dan tiada halal sembelihannya dengan disebutkan nama yang lain daripada nama Allah Ta'ala. Ini dia. Seperti yang disembelihkan dia dengan nama Nabi Isa. Ni ya ni. Ni ya lagi ni. Buang titik dia tuan-tuan dan puan kalau ada tu. Isa di situ ya. Alif bengkok tu. Atau Nabi Musa. Atau Nabi Muhammad. Atau As-Sayyid Al-Badawi. As-Sayyid Al-Badawi ni ialah Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, seorang tokoh sufi, juga pejuang, berasal dari Fars Maghribi, wali Allah Subhanahu Wa Taala, lahir 596 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir. Atau seumpamanya, dia sebut nama-nama tu, sembelih untuk apa? Untuk Nabi. Sembelih untuk siapa? Untuk wali, haram. Ataupun mereka sebut nama itu, nama-nama yang disebutkan contoh di sini lah. Atau seumpamanya, bahkan jika disembelihkan yang tersebut kerana membesarkan baginya dan ibadat, kufur yang menyembelihnya, sebut nama, haram. Kalau sembelih kerana wali, pergi kubur, sembelih untuk wali, kerana wali, dengan nama wali, nak membesarkan, nak memuliakan dan sebagainya, maka perbuatan itu syirik. Ni tuan-tuan. Maka jika qasadnya ia sembelih dengan nama Allah, dia sembelih itu kerana Allah, dan ia bersedekah dengan dia kerana kasih akan Sayyidi Ahmad Al-Badawi, tiada mengapa. Kalau dia sembelih itu, dia sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lepas itu dibagi-bagikan daging itu. Misalnya kita menyembelih lembu, bila mari maulid saja mesti kita buat jamuan. Setiap kali maulid panggil orang lain, panggil semua makan, ataupun dagingnya dia bagi-bagi pada orang kampung dan sebagainya. Bukan kita sembelih untuk mengagungkan atau membesarkan ataupun kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sembelih kerana Allah. Kita nak berjamu, kita nak bersedekah. Sempena apa? Sempena hari Maulid. Tanda apa? Tanda kita syukur dapat nikmat Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana kita kasih, misalnya, kerana kita cinta, perlambangannya kita buat kenduri, tak ada masalah. Molek lah. Boleh kita makan kenduri lah. Ada orang yang memang menjadi amalan dia, setiap kali maulid mesti dia sembelih lembu.
Dan orang yang menyembelih kerana mendampingkan dirinya bagi Allah Ta'ala supaya menolak kejahatan jin daripadanya, tiada haram. Ya, dia sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya apa? Misalnya ada yang mensyaratkan sembelih dan agih-agihkan sebelum berubat. Misalnya sebelum berubat, dia kata beginilah, kita kena banyak sedekah. Dia syorkan supaya apa? Sembelih lembu seekor. Untuk apa? Untuk sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu kita. Ataupun dia kata tolong orang sebanyak mungkin, kerana ambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni akhihi wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Seseorang itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan selama-lamanya akan membantu, berterus-terusan akan membantu seseorang hamba selama mana dia membantu saudaranya yang lain. Misalnya, jadi dia pun buat begitu, tolong orang dan sebagainya untuk dapatkan mungkin kasihan, belas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak apa hak tu, tak apa. Ya, wabak. Ya, contoh. Okey. Tu contoh ustaz bagi tu lebih jelas untuk mudah kita faham. Misalnya ada wabak berlaku, taun ke di kampung kita ni, maka kita sembelih untuk apa? Untuk ambil fadilat. Bersedekah itu akan menolak bala, penyakit, memanjangkan umur, ya. Daging dia bagi sedekahkan, dia sedekahkan kepada ahli qaryah. Tu tak apa. Jangan sembelih kerana jin buat syarat. Ada dia kata nak dapat barang hilang ni, kereta ni, jin buat syarat. Maka kita pun sembelih kerana arahan jin minta lembu, jin minta kambing. Ni ada syarat-syarat perbomohan dan sebagainya. Ini masuk mana? Atau dengan dikasatkan jin, haram. Dikasatkan jin, haram. Kerana jin. Dan disyaratkan pada membunuh binatang yang tiada kuasa atasnya. Maksudnya yang kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak tangkap, liar, lepas dia jadi mengamuk dan sebagainya, ataupun memang binatang liar. Dengan dilukakan yang mematikan dia pada ketika itu jua. Seperti segala binatang perburuan atau unta atau kambing yang lari, yang tiada mudah mendapatkan dia pada ketika itu. Ni kalau binatang liar memang kita boleh. Memang asalnya liar, kita buru, kita panah, mati. Walaupun tanpa dia sembelih di tengkuknya, halal. Ataupun kita lepaskan binatang yang kita latih, seperti anjing, kena panggil qalbun mu'allam, halal. Walaupun binatang tu mati dah, dilehek, ya, guna Ustaz? Lembu ni, ataupun lembu jatuh dalam telaga. Ini memang contoh klasik yang sangat popular disebut dalam kitab ni, lembu. Atau dalam kitab Arab pun disebut. Jatuh dalam telaga. Maka kita kena lukakan di mana-mana sahaja yang mematikan dia. Hak mematikan dia lah. Cuma tuan-tuan tengok, yang tiada mudah mendapatkan dia, maksudnya yang liar, yang menjadi liar, ya, menjadi liar. Dengan dilukakan yang mematikan dia pada ketika itu jua, yang mematikan dia. Jadi kita kena lukakan itu. Lukakan dengan apa? Dengan tombak ke dengan apa? Tak adalah memadai macam kita dengar waktu saya kecil-kecil dulu. Kalau dah masuk dalam telaga, jatuh dalam telaga tu, kita ambil ikut mana? Kalau ekor pun ujung ekor je lah, kerat ekor je. Kalau kerat ekor, dia kata dilukakan yang mematikan dia. Tikam lah salahnya. Dengan cok ke dengan apa ke? Dengan cok. Bukan cok betul tu, bukan cok cangkul. Di mana-mana. Baik.
tak padan dengan ekor sajalah kan. Baik. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Rafi' bin Khadij, mengatakan bahawa pada satu ketika ada seekor unta yang menjadi tiba-tiba dia jadi liar ni. Dia jadi liar, dia jadi mengamuk ke apa, lari. Ya. Dan mereka tak ada kuda nak kejar, sahabat ini panah. Maka memadai dengan panah itu. Boleh. Walaupun asalnya jinak. Ada hak mengamuk-mengamuk apa semua tak? Ada hak lembu mengamuk ni. Pakat gitu. Panah, tikam dengan tombak dan sebagainya, padan dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.